Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Selamat pagi dulu ke sini. Misteri jam 12. Selamat tengah malam dan kita kembali sekali lagi dalam ruangan Misteri Jam 12. Anda bersama dengan Hans Ashri pada malam ini. Dan malam ini seperti biasa saya akan kongsi cerita-cerita yang menarik. Saya ada dapat beberapa feedback daripada anda yang sedang mendengar. Katanya nak dengar cerita yang lebih panjang. Anda nak dengar cerita-cerita seram yang di mana pengalaman merupakan pengalaman daripada artis, pengalaman seram oleh mereka yang merupakan selebriti dan sebagainya. Saya akan cuba untuk aturkan minggu ini. Maklumlah dengan keadaan virus sekarang ni ya, kita tak boleh nak terima tetamu di dalam konti. Jadi saya akan cuba untuk lakukan sesuatu. Mungkin menerusi talian telefon dan sebagainya boleh dilakukan. Sementara itu juga kalau anda nak kongsi cerita seram, sila hantar ke 9786 8464 ya, hantar ke WhatsApp Ria, ataupun anda nak hantar ke email pun boleh sahaja ya. Hantar ke email misterijam12@mediacorp.com.sg ya. misterijam12@mediacorp.com.sg. Dan kisah-kisah yang terpilih itu akan saya ceritakanlah melalui ruang udara di Ria 897. Dan untuk malam ini saya akan mulakan dengan kisah yang dikirimkan oleh seorang pendengar daripada Ipoh, Perak. Katanya ini merupakan pengalaman beliau ya, diganggu oleh hantu papan Ouija. Misteri jam 12 malam. Misteri jam 12. Salam dan juga selamat malam DJ Hans ya. Katanya saya Nina dari seorang pendengar setia dari Pengkalan Timah ya, di Ipoh, Perak katanya. Saya nak berkongsi cerita tentang pengalaman saya yang dulunya pernah sewa sebuah rumah kondominium di puncak desa Kepong Central. Tempat ni betul-betul ya, apabila buka sahaja pintu balkoni, pemandangan kami hanyalah sebuah jirat Cina yang sangat besar katanya. Saya dulu adalah penuntut di sebuah college di Kuala Lumpur, iaitu KLMU katanya, yang ditempatkan ya kami di kondo tersebut. Jadi rakan rumah saya adalah mereka yang berasal daripada Sabah. Katanya hanya seorang sahaja daripada Semenanjung. Saya seorang sahaja daripada Semenanjung. Dan pengalaman saya adalah apabila mula kami menetap di sana, memang aman ya, tak ada apa-apa gangguan. Tapi pada satu malam ni, apabila kami satu hari tu bila tiada kelas, jadi kami tidurlah lewat malam, berborak-borak di balkoni yang menghadap ke jirat Cina tu. Tiba-tiba kawan Sabah saya ni, dia kata,
boring lah malam ni. Apa kata kita main-main panggil hantu? Kau ni Lisa, dah malam ni, pukul 1 pagi lebih. Tak payahlah, aku takut lah. Lisa, best juga plan kau ni. Alah kau ni Nina, itu pun kau nak takut ke? Tak ada apa-apa lah. Kalau kau takut, tak payah main, ya? Biar kita je yang main. Saya malam tu rasa-rasanya dah mungkin 3-4 kali juga saya pesan dengan mereka, jangan main-main dengan benda-benda macam ni, jangan cari penyakit. Tapi mereka ni berdegil. Mereka teruskan dengan perancangan mereka untuk bermain pada malam tu. Mereka pun tutup lampu, nyalakan satu lilin dengan papan yang dilukis sendiri yang tersusun huruf A sampai Z. Nombor daripada nombor 1 sehingga ke nombor 9. Dan juga perkataan yes dengan no yang diletakkan di hadapan mereka. Saya lihat cara mereka memainkan permainan papan tu. Lisa mula mengambil keluarkan duit shilling 10 sen. Dan beliau ambil jarum dan cucuk pada jarinya dan titiskan darah yang ada di tangannya tu dan disapukan pada duit shilling. Untuk anda yang sedang mendengar sekarang ni, ingat ya, apa yang anda sedang dengar, cerita ini anggaplah ianya hanya satu hiburan. Jangan kita terikut-ikut dan jangan kita terpedaya. Saya ingat mula-mulanya permainan ni dimainkan biasa-biasa saja. Rupa-rupanya sampai gunakan darah, sampai mereka ni membaca mantra. Saya tak ingat apa yang dibaca. Dan kawan saya ni mula untuk tanya, ada sesiapa tak yang bersama dengan kami sekarang ni? Awal pertanyaan, tak ada jawapan. Ditanya lagi. Kali yang ketiga, mereka tanya, ada sesiapa tak yang bersama dengan kami sekarang ni? Duit shilling yang berada di atas papan tu bergerak dengan pantas dan shilling itu berhenti di antara satu huruf ke satu huruf dan mengeja nama seseorang yang diberikan nama James Ching. Saya punyalah takut pada waktu tu. Dan mereka ni tanya lagi, bilakah tarikh lahir kamu? Shilling tu bergerak, memberitahu kawan-kawan saya tarikh lahir beliau. Lalu seorang kawan ni ditanya lagi, kenapa kau mati? Jawapan yang diberikan oleh shilling tu, katanya, aku mati dibunuh. Saya yang menjadi pemerhati pada malam tu punyalah takut sampai saya kata, sudahlah, jangan main lagi lah, aku takut lah. Okeylah, aku suruh dia balik. Dan Hans dan juga pendengar Ria 897, nak tahu apa yang berlaku bila kawan saya ni suruh makhluk tu balik? Sekarang kami dah tamat permainan, kamu dah boleh pulang. Shilling tu bergerak dan berhenti di perkataan no. Benda tu tak nak balik. Jadi kawan saya ni dah takut. Kalau kau tak nak balik, apa yang kau nak?
Shilling tu bergerak sekali lagi. Dan kali ini shilling itu berhenti di huruf-huruf ini. KILLYOU. Berulang-ulang kali shilling tu dipusing-pusing dekat perkataan dekat huruf ni. Mereka dah takut sebab yelah, benda tu kata dia nak bunuh mereka kan. Papan tu terlepas. Dan awak bayangkan, tiba-tiba ada bunyi benda yang bunyi macam benda jatuh dekat atas mozaik rumah kami. Bunyinya datang daripada dalam bilik pun ada. Jadi kami ni bangun, buka pintu bilik. Kita buka pintu bilik, kita tengok tak ada orang dekat luar. Kita tidur malam tu, nasib tak ada gangguan. Tapi mula keesokan harinya, apabila tiap-tiap nak masuk waktu maghrib, pintu rumah, pintu bilik kami ni diketuk. Benda tu dah mula untuk mengacau kami setiap hari. Kawan saya ni pernah tengah mandi, tengah shampoo rambut ni, tiba-tiba rambutnya ditarik. Sampai satu hari tu kawan saya ni dah marah sangat. Dia cakap kuat-kuat, "Oi, kalau kamu betul-betul hantu, kamu kacau kami dalam bilik ni." Tiba-tiba, awak bayangkan kawan saya ni punya mulut punyalah celupah, dia kata macam tu. Tiba-tiba tombol pintu yang kami kunci dari dalam tu bergerak dengan laju, seolah-olah macam ada sesuatu yang nak masuk dalam bilik. Dia pulas pun tombol pintu tu. Malam tu saya terpaksa pasang surah daripada telefon bimbit sebab dah takut sangat, tak tahu apa nak buat. Mula-mula bila surah tu dihidupkan, bunyi mengaji tu okey. Tiba-tiba bila masuk surah tu nak rangkap keempat, ayat keempat handphone saya ni seolah-olah jadi macam CD rosak. Bunyi dia corrupted. Saya akhirnya dah tak tahan lagi. Saya terpaksa hubungi ayah saya, dan beliau ni merupakan pakar dalam perubatan Islam. Saya takut nak beritahu awal sebab saya tahu bapa saya ni confirm beliau akan marah dengan saya sebab kalau dia tahu kawan-kawan saya ni bermain permainan yang ada kena-mengena dengan roh dalam rumah. Saya call ayah, abah terus marah. Abah kata, berapa banyak kali abah dah pesan, jangan cari pasal, jangan cari hal kalau kau duduk dekat tempat orang. Korang main benda tu siapa suruh? Memang cari pasal betul lah korang ni. Bahaya kan? Nasib baik Hans, ayah saya ni pun mula untuk buat perubatan, dan bermula daripada saat itu gangguan dah berhenti. Awak bayangkan dalam masa seminggu kami dekat rumah tu, hidup kami punyalah, tak tahu macam mana saya nak gambarkan, hidup penuh dengan ketakutan. Sekian, terima kasih. Dari Syafina Hisham, dari Pangkalan Timah di Ipoh, Perak. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Ya, bertemu kita sekali lagi pada malam ini dengan Misteri Jam 12. Dan terima kasih bagi anda yang dah kirim cerita-cerita seram anda. Dan saya dah terima banyak sebenarnya email. Anda masih lagi boleh teruskan, silakan hantar email ataupun hantar ke talian WhatsApp Ria 9786-8464. Dan semalam saya ada terima satu kiriman DM yang tanyakan pada saya tentang sebuah lagu. Saya belum periksa lagi lagunya lagu apa. Tetapi katanya pada Hans, sila lanjutkan MJ12 sehinggalah ke jam 2 pagi. Bagi yang belum maklum, sedia maklum ya, rancangan MJ12 buat setakat ataupun buat masa ini adalah merupakan sesi rakaman. Saya akan cuba, saya tak tahu apakah perancangan pihak pengurusan selepas ini. Adakah MJ12 akan dikembalikan secara live dan akan dilanjutkan seperti biasa sehingga ke jam 2 pagi. Belum ada sebarang updates. Kalau ada updates nanti saya akan kongsi dengan anda, of course. Ya, dan jom kita terus ke kisah yang pertama. Ini merupakan kisah yang dikongsi oleh Yana, yang berkongsi tentang pengalaman beliau ketika beliau ni tinggal di rumah bekas mertuanya. Kata Yana di sini, masa tu saya baru saja berkahwin dengan suami saya. Dan selepas seminggu berkahwin, saya berpindah ke kawasan barat Singapura. Ini merupakan rumah mak mertua saya. Hans, cuba bayangkan, saya dengan baik-baik baju ni semua, dengan suami di depan rumah ni. Mak mertua saya dan bapa mertua saya sedang menjemput kami. Dan ketika itu suami berkata, nanti kalau you dengar apa-apa ke kat dapur tu, laci ke, pintu terbuka sendiri, semua tu you buat bodoh je, tak ada apa-apa. Dekat sini dah biasa macam tu. Dan mak mertua saya pun kata, buat bodoh je, tu semua kita dah biasa. Tapi bapa mertua saya senyum aja. Saya terdiam, tergamam. Saya tak tahu nak cakap apa. Suami lagi siap boleh kata, alah, you tak payah takut lah, dia tak buat apa-apa pun. Masalahnya, dia tu siapa? Lagi menyeramkan, yelah baru kahwin, baru pindah nak masuk rumah mak mertua, dan dekat depan pintu, baru depan pintu ni dah cakap benda macam-macam. Jadi setelah malam tu, saya diamkan je lah, tak hiraukan apa-apa. Mungkin diorang ni saja main-main nak takut-takutkan saya. Saya ni kerja retail hours, jadi kadang-kadang tu saya balik lambat sebab kerja shift kan. Dah sampai rumah pun agak selalunya waktu yang lewat. Dan kadang-kadang ni bila saya sampai rumah pukul lebih kurang 12 lebih, ataupun kadang-kadang ni ada masa saya akan pulang jam 2 pagi. Jadi bila saya dah sampai rumah tu, nak mandi semua, saya pun tak boleh nak terus tidur lah. Saya bermain dengan telefon bimbit. Satu malam tu, sedang saya scroll handphone saya terdengar bunyi macam ada orang yang berlari-lari dekat dalam rumah. Bunyi macam budak-budak kecil bermain di ruang tamu. Saya diamkan je lah. Waktu tu saya berfikir, mungkin jiran atas ataupun budak-budak dekat atas ni masih belum balik rumah ke? Yelah, blok mak mertua saya ni dulu banyak budak-budak yang suka melepak pada waktu malam. Jadi saya syakkan sebegitu. Jadi selepas beberapa hari, semakin menjadi-jadi. Sampaikan satu malam tu, saya tertanya-tanya pada diri sendiri, kali ni bukan orang atau budak-budak kecil yang berlari-lari. Saya terdengar suara di ruang tamu. Betul-betul jelas saya dengar orang menyanyi. Pelan, sayu je suara dia. Yelah, siapa lagi yang nak nyanyi dekat rumah?
rumah mak mertua saya ni cuma ada saya dan dia saja seorang perempuan. Jadi saya cuba kejutkan suami, tapi suami pula tidur mati malam tu. Saya diamkan juga. Selang beberapa hari selepas kejadian tu, saya bilang suami, tapi dia tak indahkan. Dia siap kata lagi, kan I dah bilang you tak ada apa-apa. Yang you tak tidur kenapa? Biarkan je lah. Saya dah tak boleh tahan dan dah tak tahu siapa lagi saya nak bilang. Jadi saya terpaksa bilang ayah saya. Dan mak saya ketika itu suruh cepat-cepat saya balik ke rumahnya dan tak payah tidur di rumah mak mertua saya lagi. Jadi malam tu saya tidur di rumah mak saya dan mak saya ni berikan satu jahitan kain di mana di dalamnya ni ada pisau kecil, ada jarum, ada buku Yasin kecil. Mak saya kata, kau ambil ni, aku kasih kau jaga betul-betul. Dalam ni ada jarum, pisau kecil, ada buku Yasin kecil. Ni aku dah baca-baca lah. Kau kalau tidur, letak ni dekat-dekat dengan kau. Sebelum tidur tu jangan lupa baca doa tidur. Keesokan harinya, selepas saya habis bekerja, saya balik ke rumah mak mertua saya. Saya ingat, selama saya berada di rumah mak mertua saya, bilik saya ni kalau saya buka pintu, saya boleh nampak bilik mak mertua saya. Jadi kalau saya solat, saya sedar mak mertua saya akan selalu perhatikan saya dengan mukanya yang garang. Saya cuba untuk tak fikir apa-apalah. Saya buat bodoh. Pernah sekali tu saya bertanya dengan suami, kenapa dalam rumah ni saya tak pernah nampak ahli keluarganya solat? Suami tak jawab. Dia tak indahkan soalan saya. Selepas malam tu, masih lagi ada gangguan. Kali ini, dalam tandas, saya nak mandi. Ada je yang datang ketuk pintu. Tiba-tiba saya terdengar benda jatuh. Kadang-kadang tu, bila waktu malam saya balik dari kerja, masa lalu di ruang tamu tu, saya pernah nampak kelibat seorang perempuan serba hitam. Lama-kelamaan ni sampai mengganggu rumah tangga saya. Mungkin sebab-sebab inilah di mana rumah kalau dah lama sangat tiada orang yang solat dan sebagainya, benda-benda macam ni akan duduk. Tak lama selepas itu, saya berpisah dengan suami dan sekarang ni saya dah berkahwin lagi. Dan nasib baik, saya dah tak lagi mengalami gangguan yang serupa di rumah saya sekarang. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. MJ12 on call. MJ12 on call. Saudara pendengar, kembali ke dalam misteri jam 12 untuk malam ini, di mana cerita seterusnya ingin saya kongsi dengan anda ni berlaku di Lubuk Lakum. Dikatakan kawasan ini berada di kawasan Taiping.
Ceritanya macam ni. Pada satu hari, ada dua orang yang bernama Mat dan Bob. Mereka berada dalam perjalanan nak pulang ke kawasan Lubuk Lakum di Air Kuning di Taiping. Ini merupakan cerita seram yang ada kena-mengena dengan anda yang minat dengan memancing. Di Lubuk Lakum ni katanya, tempat ini merupakan tempat yang sangat terkenal dengan ikan yang besar. Kadang-kala tu, ikan yang ditangkap di sini boleh mencecah lebih daripada 1 kilogram beratnya. Mat dan Bob mulakan perjalanan kira-kira dalam jam 2 lebih petang untuk ke Lubuk Lakum, dan agak memenatkan. Jadi mereka pun berehat di tepi jeram sungai sambil menyiapkan kelengkapan untuk memancing. Mereka sebenarnya berniat untuk menangkap tengas. Ini merupakan sejenis ikan tengas katanya. Sedang mereka siapkan kelengkapan, Mat kata kepada Bob, "Letak je dekat sini. Kau letak kat sini, dah lekat dah ikan tengas. Memang lapar betul ikan tengas di sini," kata Bob. Bob pula mencari tempat yang sesuai dan juga lebih tinggi, yang agak berjauhan daripada temannya. Tidak sampai setengah jam, ketika mereka sedang memancing tu, Mat ternampak temannya Bob berlari bergegas turun dari celah-celah batu sungai menuju ke arah Mat. Sebaik saja Mat sampai Sebaik saja Bob sampai di depan Mat, beliau dengan kelam kabutnya mengajak Mat untuk balik. Katanya, "Jomlah belah lah. Aku rasa tak sedap lah." Dengan tiba-tiba, bahu temannya itu ditepuk dengan kuat. Dan Mat melihat keadaan sekeliling tiba-tiba menjadi gelap gelita. Mereka berdua tiba-tiba terkelu melihat keadaan sekeliling, dan mereka merasakan keadaan baru sahaja jam 4 atau 5 petang. Tetapi selepas bahu mereka rasa tepukan tadi, keadaan di situ menjadi sangat gelap, seolah-olah dah masuk waktu 10 malam. Keadaan yang gelap di hutan tebal, dengan tak ada kampung ataupun tempat pertolongan yang berhampiran. Mereka mula untuk hidupkan pemetik api rokok dan jadikan itu sebagai lampu menyuluh untuk mereka keluar. Sehingga ke hari ini, mereka berdua ni masih mengatakan mereka masih hairan dan tak tahu apa yang terjadi di situ pada hari itu. Bayangkan suasana daripada waktu jam 5 petang tiba-tiba diganggu dengan tepukan di bahu. Sejurus langit menjadi gelap dan tempat itu menjadi gelap seolah-olah sudah masuk jam waktu 10 malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja.
Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saya akan mulakan kisah pada malam ini dengan kisah yang dikongsi oleh seseorang melalui email misterijam12@mediacorp.com.sg. Dan bagi anda sedang mendengar sekarang ni, kalau anda ada kisah-kisah menarik, link video ataupun cerita-cerita sebarang lah, apa-apa yang berkaitan dengan alam gaib, cerita filem yang ada kena-mengena dengan dunia seram ni, anda boleh saja forward ataupun email kepada saya di misterijam12@mediacorp.com.sg, misterijam12@mediacorp.com.sg. Dan saya akan mulakan malam ini dengan cerita berkenaan dengan housemate ataupun teman serumah yang ada kena-mengena dengan seorang pelajar yang tinggal di sebuah rumah penginapan di Johor Bahru. Kisah yang akan saya baca ni dikirimkan oleh seseorang yang bernama Siri. Siri nama dia. Style, okey. Kita akan mula. Ceritanya bunyi macam ni. Assalamualaikum Hans. Waalaikumsalam. Cerita ni berlaku pada satu hujung minggu, lebih kurang dalam 3-4 minggu yang lepas. Waktu tu saya baru balik dari kedai makan. Lebih kurang dalam waktu maghrib saya sampai ke rumah. Dan rumah yang saya sewa ni, kalau Hans nak tahu, ia merupakan rumah sewa bersama dengan seorang teman ataupun seorang classmate saya di salah sebuah pusat pengajian di Johor. Kami tidak duduk di asrama. Kami duduk sendirian di luar. Dan okey, rumah sewa ni berada di satu kawasan yang agak terpencil. Rumahnya terletak di hujung jalan antara rumah-rumah teres yang lain. Jadi awak boleh bayangkan, dan juga pendengar-pendengar Ria 897 boleh bayangkan betapa jauhnya kalau saya tidak menunggang motosikal untuk pulang ke rumah. Saya nak kena berjalan lebih kurang dalam 8 biji rumah yang ada tu. Saya nak kena jalan sampai ke hujung sebab rumah kami terletak di penghujung jalan itu. Dan saya baru saja sewa rumah tu sebulan sebelum kejadian ini berlaku. Ceritanya, pada malam tu saya berada seorang di rumah. Saya pulang ke rumah, saya park motosikal saya di luar rumah. Seperti biasa, saya tak fikirkan apa-apa sebab yalah, kita duduk di tempat orang ni, takkan kita nak fikir bukan-bukan. Saya masuk ruang tamu malam tu. Saya nampak kawan saya. Kawan saya nampak ni teman sebilik saya. Saya panggil dia Man. Beliau sedang baring waktu tu sambil tonton televisyen. Saya tanyakan pada beliau, di manakah teman saya seorang lagi, iaitu Halim, yang masih belum pulang lagi. Jadi saya menghubungi teman saya yang bernama Halim. Hello, Halim, kau tak balik lagi ke? Aku dengan Man ni. Man sekejap lagi nak keluar. Dia kata dia nak pergi kerja. Dia buat delivery malam ni. Kau tak balik ke teman aku? Dia kata, sekejap lagi lah aku balik.
Nanti aku balik, kita keluar pergi makan lah. Aku tengah lapar lah. Apabila teman saya yang berada di rumah yang bernama Man tu keluar untuk pergi kerja, maklumlah kami pelajar, jadi waktu tu hari Jumaat, jadi beliau lakukan kerja sambilan sebagai delivery rider. Saya tunggu teman saya lagi seorang untuk pulang ke rumah sebab katanya nak pergi makan. Saya pun naik atas. Rumah kami 2 tingkat. Saya pergi mandi, saya pergi solat sekejap. Selepas saya habis lakukan apa yang saya nak lakukan, saya terdengar tiba-tiba bunyi besi ataupun pagar rumah kami ni, grill di bawah ni, seolah-olah seperti ada orang yang buka. Saya waktu tu dah terfikir, ni mesti Man dah balik dah ni. Ni mesti kawan saya lagi seorang yang dah balik dah. Aku nak turun bawah, nak periksa lah, nak ajak, sebab dia kata nak pergi makan kan tadi. Saya ingatkan kawan saya tinggalkan saya, sebab bila saya turun ke bawah, tak ada orang langsung dalam rumah. Saya cuba call kawan saya sebab saya betul-betul ingat dia keluar rumah. Sebab waktu saya turun daripada tangga dalam rumah tu, saya tak tahulah Hans, tapi ini apa yang mata saya nampak. Saya nampak teman saya yang katanya nak balik dari kerja jumpa saya di rumah dan ajak saya keluar makan tu, seolah-olah beliau baru saja melangkahkan kaki keluar ataupun berjalan daripada pagar rumah kami. Jadi saya pun rasa pelik lah. Kau kata kau nak keluar makan dengan aku, tapi ini kau tinggalkan aku pula. Sejak bila kau balik pun aku tak tahu. Saya jadi hairan Hans. Jadi saya call kawan saya tu. Saya call, saya tanyakan kepada beliau, kau kata kau nak balik, kau nak ajak aku pergi makan, kau kata kau lapar. Awak bayangkan, ini adalah apa yang kawan saya reply pada saya. Kau jangan macam-macam Aku masih ada dekat dalam kelas tau. Apa yang kau merepek aku balik? Sejak bila aku balik? Aku dari pagi tadi kat dalam kelas tau. Aku keluar pergi lunch, aku balik. Ini aku baru balik daripada solat maghrib. Sejak bila yang aku balik rumah? Saya terdiam Hans. Tadi aku nampak macam kelibat kau keluar dari rumah. Aku dengar bunyi orang buka pintu pagar tau. Mana ada orang buka pintu pagar? Aku betul-betul kat dalam kelas ni, kata kawan saya Hans. Saya waktu tu berada di ruang tamu. Rumah saya tiba-tiba jadi gelap. Lampu terpadam, kipas dimatikan, seolah-olah ada putus bekalan elektrik yang berlaku. Saya tak fikirkan apa-apa pada waktu tu. Saya terus ambil helmet saya dan jumpa teman saya di sekolah. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut
dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, baiklah saudara. Itu tadi saya cuba untuk ringkaskan sebab ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam email tu yang agak tak sesuai lah untuk saya sebut. Dan saya minta maaf lah kalau tadi ada tersangkut-sangkut ya. Berikan peluang sebab ni baru hari kedua saya kendalikan Misteri Jam 12. Sebentar nanti saya ada terima kiriman DM yang meminta saya untuk kongsi tentang lagu ini. Saya tahu tentang lagu ini tapi dah lama lah, jadi saya dah lupa terus tentang lagu yang berjudul Lingsir Wengi. Mungkin anda pernah mendengar kisah tentang lagu ini. Kalau anda pernah tonton filem Kuntilanak daripada Indonesia, dikatakan lagu ini adalah lagu ini adalah mantra untuk menyeru makhluk gaib seperti kuntilanak misalnya. Ada kata, alah, kenapalah si budak Hans ni pergi sebut nama tu.